Daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafadal mu'min ba'da taqwallahi khairan min zawjatin salihah in amraha ata'atuhu wa in nadhara ilaiha sarrathu wa in aqsama alaiha abarrathu wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malih." Maksudnya, sebesar-besar perkara yang mendapat faedah setelah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla ialah isteri yang salihah, di mana bila suaminya memerintahkannya, nescaya akan taat kepadanya. Dan jika suami memandangnya, dia akan berhias, justru menggembirakannya. Dan jika suaminya bersumpah ke atasnya, nescaya dia akan menunaikannya. Dan jika suaminya tiada, dia akan menjaga diri serta maruahnya dan harta suaminya. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Balik Pulau, Pulau Pinang, 102.7 FM. Bagaikan jauh jalan yang ku tempuh, langkah demi langkah akan ku gagal. Hari demi hari berjalan tanpa henti, yakin ku ada sinar yang menanti. Bila dah bertemu arah, yakin penuh pasrah padanya yang kuasa, di kau berserah. Jika kau rebah, jika kau kalah, bersaksilah rahmatnya akan terserlah. Segala kepahitan, segala keperitan, terima bagai penghapus dosa. Malang yang menimpa, duka yang melanda, mungkin di baliknya ada bahagia. Jangan berputus asa dari rahmatnya yang Maha Esa. Jangan kita lupa ujian lumrahnya dunia. La 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 la. Yakin penuh pasrah padanya yang kuasa, di kau berserah. Jika kau rebah, jika kau kalah, bersaksilah rahmatnya akan terserlah. Segala kepahitan, segala keperitan, terima bagai penghapus dosa. Malang yang menimpa, duka yang melanda, mungkin di baliknya
rahmatnya yang Maha Esa. Jangan-jangan kita lupa ujian lumrahnya dunia. Jangan-jangan berputus asa dari rahmatnya yang Maha Esa. Jangan-jangan kita lupa ujian lumrahnya dunia. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islami, semuanya di IKIM. Ekspresi DKIM, Inspirasi Euforia Islami. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Pengembara Muslim untuk bersama dengan sahabat-sahabat kita nak bawa anda bersama IKIM untuk pergi ke Vietnam dan juga Kemboja. Bersama kita ada meriah hari ni. Malam ni meriah tetamu kita. Bersama kita ada 4 orang tetamu untuk bersama dengan sahabat-sahabat pendengar. Yang pertama, kita tak lain tak bukan. Kita ada yang berbahagia Ustaz Azhar Abdul Syukur, Datuk Abdul Syukur di konti IKIM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Cik Mah juga kan. Kita bersama dengan kita juga. Kita ada Puan Hajah Nur Azimah Haji Hasanuddin, CEO daripada Easy Kurban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sopan je kan, kita ada perempuan seorang kat situ. Kita ada Akmal juga bersama kita dan juga nak memeriahkan suasana kita pada malam ini. Kita ada saudara Abun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kerana sudi untuk bersama menerusi Pengembara Muslim pada kali ini. Kita nak bawa sahabat-sahabat pendengar kita ke Kemboja dan juga ke Vietnam pada 4 hingga 9 Mac nanti. Cerita lebih lanjut lagi saya nak serahkan pada Ustaz Azhar terlebih dahulu sedikit mukadimah untuk pertemuan kita kali ini. Silakan. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Yati DJ Yati dan semua para pendengar. Dan alhamdulillah malam ni kita bersua kembali dan kita bersama kita saudara Abun pemilik IKIM Satu masa dulu. Orang tak tahu mana satu. Abun milik IKIM ke atau IKIM milik Abun Okey, tak apa. Kembali pada perbincangan kita malam ni, iaitu Pengembara Muslim, satu program yang pengembaraan yang dianjurkan oleh IKIM FM. Dan alhamdulillah untuk pengembara kali ini Easy Kembara diamanahkan untuk menguruskan pengembaraan kita yang akan dibuat pada bulan Mac nanti masa cuti sekolah 4 hingga 9 hari bulan, 6 hari 5 malam, dan kita akan bergerak ke 2 negara iaitu Kemboja dan Vietnam. Malam ni saya tak nak cakap panjang pasal ni, kita bagi mukadimah situ. Dan Pengembara Muslim, perancangan Pengembara Muslim saya rasa dah 10 tahun lebih, dan bersama dengan Easy Kembara kita dah pergi banyak negara di Asia Tenggara ni, hampir sebahagian besar lah. Indonesia dengan Kemboja dengan Filipina pernah sampai ke bawa IKIM? Okey, jauh begitu kita dah sampai ke Perth di Australia, di Sydney. Ya, kemudian kita pergi ke China, pergi ke Turki, banyak tempat kita pergi. Alhamdulillah, pasal dah 2 tahun berlalu, PKP apa semua tu masuk tahun ketiga dah rasanya. Tahun ni kita mulakan balik program Pengembara Muslim. Kita buka pada semua para peserta. Maklumat ni insya-Allah akan diwar-warkan sebentar lagi. Tetapi sebelum itu, sebelum saya serahkan benda ni, perkara ni, cerita kita ni, kenapa kita buat di Kemboja dan Vietnam, boleh kita war-warkan kita punya nombor untuk dihubungi kot. Okey. Saudara Akmal ya. Okey, boleh hubungi kita punya hotline di 0361844542 ataupun boleh WhatsApp terus 0136739000. 0136739000. Okey, boleh lawati kita punya Facebook page di IZ Kembara Travel and Tours. Kita ada juga di Instagram IZ Kembara _official ataupun di website izkembara.com.
Okey, itu macam mana kita nak hubungi IZ Kembara lah untuk sertai pengembara Muslim Kemboja dan Vietnam ni. Okey, itu yang maklumat ya. Dan untuk juga pengetahuan kepada mereka yang di luar sana, kita buka kepada semua, tak kira peringkat umur, dan walau sehingga sekarang ni, sehingga malam ni saya rasa yang dah berdaftar dengan kita 35 orang. Jadi tu ramai tu. Tapi jangan risau, pasal kita IZ Kembara memang berpengalaman dalam menguruskan, khususnya peserta-peserta yang dah matang macam kita ni ya. Kita raikan dia, kita tidak tergesa-gesa, tidak berlari sana berlari sini, tenang-tenang kita pergi. Kita raikan yang terlambat, pasal Kemboja, Vietnam ni macam negara, kata kalau macam saya dengan isteri saya macam negara tempat kami, macam kampung kami. Jadi rumah kalau kedua lah kira. ya, jangan sebut yang sebut yang kedua marah ni. Jadi maksudnya kalau ada sebarang masalah kita boleh handle secara personal. Yang tertinggal ngedang tu, orang tu tertinggal beg dekat hotel, boleh patah balik ambil, tak ada masalah. Ada halaman tu Ustaz? Ya betul. Kita pernah di Siam Reap. Kita beritahu dah peserta kita keluar sarapan ni, lepas terus bergerak. Okeylah. Lepas tu kita makan keluar. Dia tanya balik kan. Lepas tu orang tanya, tak balik hotel ke balik? Tak, terus ke airport lah nak balik. Beg saya masih di hotel je. Jadi Tapi smart, bas tetap pergi. bas pergi. Ada orang Ya. sampai. Smart tak smart gitu kan. Jadi jangan risau kelakar benda buat lah. tu. Dan kepada saya galakkan kepada anak-anak yang nak menaja mak ayah berjalan, dah lama mak ayah tak berjalan. Program sini tak mahal mana pun, dalam tak sampai 4,000 ya. Sampai. Dan okey, apa yang ada di Kemboja, apa yang ada di Vietnam, apa yang ada di Chao Doc, tempat yang kita pernah pergi, perkampungan Islam di Vietnam. Saya serahkan perkara itu ke Yati, kita teruslah Boleh terus pengalaman daripada saudara Agun. Duta pemilik IKIMah nak kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah kepada DJ bertugas dan juga IZ Kembara kerana tak lupakan saya. Untuk saya tak bercerita untuk yang ke depan ni, tapi saya cuma nak buat promosi dan juga kita berkongsi pengalaman. Kenapa kita kena perlu pergi sana. Itu je. Bagi saya untuk IZ Kembara ni bukan kita bayangkan yang kita melancong macam mana yang dia orang buat. Itu hanya kita dapat mungkinlah saya pernah pun ikut juga, tapi kita cuma dapat melihat, cuma dapat luaskan pemandangan, kita dapat pergi situ, itu saja, dan ambil gambar apa semua. Tapi apa yang lebih kepada IZ Kembara ni, bukan kata saya sebagai duta. Sebelum duta pun saya akan bercakap benda yang sama juga. Sungguh tenang Selat Melaka, tempat sedara memancing semilang. Bila dia kenang penggembara Muslim Vietnam Kemboja, air mata jatuh berlinang. Dia mahal. Itu yang mahal. Pantun tu mahal. Sebab apa saya kata, kita pergi nak berseronok, tetapi apa yang kita dapat kat sana adalah satu kehidupan yang tidak kita terfikir. Kerana mereka ni, kalau kita tahu masa saya pergi dulu, kita berada di tahun 21, 19, 18. Dia tahun 50-an. Masya Allah. Jauhnya. Dia masih lagi pakai pipe pump yang tanah tu, yang kita dah pakai tahun 60-an, kita dah pakai. Lampu gasling pada saya tahun 60-an. Tapi dia pakai bukan lampu gasling, itu kira dah boleh sombong lah kalau ada. Ada lampu pelita, orang panggil lampu ayam. Lampu ayam. Jadi kita ke belakang lagi. Masalah untuk dapat air bersih apa semua ni. Contoh macam kita ambil wudu, saya selalu cakap dengan anak-anak saya, macam mana dia ambil wudu. Kat dalam bukan kata kolam ataupun apa, dia paya. Di situlah itiknya, di situlah tempat lumpurnya, bukan dipijak tu simen, tak ada lumpur. Tanah. Jadi cara dia ambil wuduk pun smart. Dia rendang kaki, akhirnya kan dia basuh kaki, kat situ lepas tu naik. Ya? Dia tak kata akhirnya basuh telinga terus naik, tak ada. Kaki masih kotor lagi. Jadi dia pengkat tu memang sesuai untuk dia lah. Dan sesuai untuk orang kata berwuduk tu sendiri. Belajar kan, kita pun belajar. Jadi itulah kata bila kita ambil wuduk tu kadang-kadang bulu itik melintas. Kita kuak, tu kiambang.
Satu lagi kalau yang sebelah kita pun ambil untuk yang sama, dia komok, dia akan tepi kita juga dia buang. Akhirnya saya naik darat, saya minta orang rumah saya ada mineral water. Tapi dia tengok saya seolah macam, pelik sangat mineral water tu. Air bersih tu, itu boleh minum. Alamak. Kita buat kumur untuk... Kita buat kumur. Itu jauh bezanya kita dengan dia. Satu lagi kita dapat tengok kehidupan dia. Macam Ustaz, dia bagi kita duduk di rumah bersama dengan dia orang. Kalau pelancongan lain tak ada, kita habis masa di hotel. Tapi ada juga yang tak sesuai, alergi dengan air semua ni. Kita akan bagi di pilihan. Tapi bagi saya, kena duduk kat rumah orang-orang tempatan untuk jadi anak angkat. Baru kita dapat rasa. Dia masak, dia tidak ada minyak, dia tidak ada... Dia rebus dengan bakar je dua. Sihat kan? Sebab tu dia punya orang dia tu... Ada lemak. Cuma kita je banyak lemak lah di sana. Jadi bila sana dia kita duduk di pergi kat pasar dia dekat dengan laut, memang fresh, udang, ketam, sotong, kita beli ikan apa semua balik. Kita dengan harapan masak, kalau sotong tu masak sambal tumis kan. Dia tak ada. Apa yang disiapkan saya, sotong rebus, sotong bakar. Memang asli lah. Lepas tu dia ada sos dia sendiri. Sos dia sendiri. Kalau apa pun kita bagi dia, bakar, rebus. Lepas tu saya tanya, ayang itik lah. Tunjuk minyak apa semua, tak ada. Mana tak ada, dia bakar rebus je. Masa saya datang tu lah yang baru dia makan nasi, sebab kita bayar. Sebab ada kita bayar. Ustaz bayar dekat rumah tu. Yang dia host dah kan, maksudnya host. Dan Ustaz selalu cakap dengan saya, kalau makan jangan bagi habis. Saya kata, kenapa pula aku dah bayar? Rupanya selepas kita makan, kita tinggal, itulah makanan untuk keluarga dia pula. Saya intai, betul. Dengan nasi putih juga dah dia makan, dan mak dia pukul dia. Nampak tu? Abang dia boleh pergi ngintai dia. Dia minta ke dapur. Mak dia pukul dia, dia duduk tepi penjuru. Saya dapat bayangkan sekarang ni depan mata. Dia duduk tepi pintu makan nasi putih je. Lepas tu yang lauk ni bapak dia makan. Jadi saya kata, ya Allah, kalau saya jumpa ni, berdiri lah bro. Nak cerita. Bukan kata kita pergi sana untuk bersonok, tak ada. Atas kita lah. Itulah dia punya, kita punya orang kata pengalaman lah untuk kita belajar melalui itu. Kalau kita susah, barulah kita tahu erti kesenangan. Betul. Kalau kita dah senang, kita tak erti arti susah. Jadi bila saya fikirkan saya sekarang ni jauh lagi senang daripada diorang, walaupun kita tak sesenang orang yang kat Malaysia ni. Ada ramai lagi. Kalau kita bayangkan yang atas, kita selalu syuting rumah orang, tengok rumah dia, ya Allah, ada lift, ada kolam renang. Rumah aku macam tu je. Bila kita pergi kat sana, alhamdulillah rumah aku lagi bagus. Okey Bun, itu pengalaman masa kita ke sana dulu ya. Saya risau je kau cerita-cerita sedih, pakat semua tak nak pergi bang dia. Itu bukan, itu pengalaman kita nak belajar. Di samping kita orang kata berjalan bersama dengan keluarga. Yang penting kita nak jadikan itu sebagai kita punya tarbiyah kita lah. Kan kalau tak kenal hitam maka tak kenal putih. Jadi kita itulah saya mengajak dia supaya kita dapat belajar. Kalau dapat bawa anak-anak yang makan tak habis, yang membuang, yang membazir kan. Jadi kita jangan membazir sebab apa, kita dah pernah tengok. Tapi kita ada juga yang pergi selepas itu kita duduk di hotel. Okay. Untuk kali ni pula, pasal kita di Kemboja hanya 2 malam. Jadi tak sempat kita nak pergi tidur sana. Itu kita boleh buat program lain. Biasanya Raya Korban. Raya Korban kita akan pergi duduk di kampung semua. Itu siapa yang nak pergi nanti kita boleh susun program lain. Dan memang waktu Korban tu biasanya ramai pergi dengan kami. Pasal kita duduk macam itulah. Duduk di kampung semua. Dan kita hanya di Kemboja saja. Pengalaman tak perlu dibayar lah. Saya rasa kalau kita bayar dengan duit yang kita ada, kita dapat pergi dan kita balik. Itu aja. Tapi pengalaman yang kita bawa balik tu memang tak ada nilai lah. Berharga, sangat-sangat berharga. Kali ni agak berbeza sikit. Kalau tu kita duduk bersama dengan penduduk dekat kawasan itu ketika musim haji. Kan? Kali Raya Korban. Kali ni kita insyaAllah akan pergi ke tempat tu. Sama macam kita akan terangkan nanti. Episode yang kedua nanti. Program apa yang kita nak buat di Kemboja dan Vietnam tu nanti. Tempat yang sama,
suasana pun hampir sama, tapi pasal waktu tu pack, jadi kita taklah masuk sampai tidur. Tapi lah, Kita dengan melawat tengok dah, keadaan tu pun ziarah. cukup dah. Lepas Cukup tu, menginsafi lah. ya, insyaAllah. Okey, satu lagi, kalau kita pergi bersama dengan Izzy Kembara, pada pandangan saya sebagai orang luar, bukan anggota ataupun kerabat Izzy Kembara, saya boleh bayangkan kita kalau artileri tu, contoh katakan kita nak pergi satu tempat, tapi disebabkan ada masalah, tempat tu tutup, kita tak boleh masuk. Tapi yang digantikannya tu lebih hebat daripada yang kita nak pergi. Ini yang susunan tu susunan kan. dia. Susunan tu. Dan dia akan digantikan sampai kita kata, Ustaz, tak rugi. Ustaz kata tu masalah untuk rugi tu nombor 2. Yang penting keselesaan. Contoh kalau kita nak makan kat restoran, biasanya kita makan biasa-biasa je. Tapi sebab dia orang cakap, kat sana ada satu tempat makan gini. Kita akan batalkan yang kita nak pergi tu, kita akan pergi tempat yang dia nak yang gini-gini tu. Tapi macam mana dia punya yang gini-gini nak belanja tu, kita tak tahu. Kita serahkan kepada Izzy maknanya tidak berkira lah. Dia kan kata ini, saya cuma ini je. Sebab apa, bayaran dia gini-gini, saya buat. Dan shoppingnya tu paling terbaik lah. Shopping kita akan cerita lepas kita berhenti shopping rehat. tu kena ada duit sendiri lah. Kita bawa tempat dia. Tapi yang bagusnya, yang Ustaz bawa je ni, yang Izzy Kembara bawa ni semuanya kenalan-kenalan. Ni Cik Iman ni dah- pada cakap. Yang dah 10 kali berulang kali kat situ, 10 trip, 20 trip pergi sana, dah jadi kawan. Dia tanya mana Izzy, dia cakap antara korban dengan kembar dia tak tahu. Izzy, so very easy. Mudahlah untuk kita kan, dah membeli belah. Dapatlah dia, sebelum pergi lagi dah ada diskaun. Kadang-kadang dia pakat dengan kita, jangan cakap kuat-kuat. Cuma untuk you all, nanti dulu saya layan yang customer ni, dia balik saja, kita buka harga baru. Itu kelebihannya tu. Itu yang kita nak dengar sebenarnya, sebab musim cuti sekolah tu dekat-dekat dengan nak raya, nak puasa dah pun sebenarnya. Jadinya itu ada berita baik juga untuk sahabat pendengar. Jadinya kita akan berhenti rehat seketika. Sambil-sambil tu untuk sahabat-sahabat yang nak tahu lebih lanjut lagi, anda boleh pergi ke www.izzykembara.com ataupun pergi ke media sosial mereka di Izzy Kembara _official ataupun ke Facebook mereka Izzy Kembara Travel and Tours, ataupun boleh hubungi je saja sekarang ni, mudah saja, hubungi di 0361841542 0361841542 ataupun 0136739900 013 9000. Tapi yang ikut Facebook sekarang ni boleh tanya terus ni. Direct. Nanti Izzy Kembara akan jawab terus soalan-soalan anda, insya-Allah, di 0136739900. Kita berhenti rehat sekali lagi seketika untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Banyak cerita lagi. Banyak cerita lagi. Banyak barang nak beli lagi. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM, platform pemasaran halal nombor 1 di Malaysia, menjemput para peiklan mengembangkan perniagaan anda melalui pemasaran dan peiklanan IKIM Platform Halal 2023 pada 30 dan 31 Januari 2023. IKIM Platform Halal 2023 menawarkan ruang iklan dengan harga serendah RM40 untuk anda, tertakluk terma dan syarat. Pakej adalah terhad. Sertai seminar pemasaran dan peiklanan IKIM Platform Halal 2023 supaya produk anda lebih bersedia dalam menuju hub halal dunia. Untuk keterangan lanjut, hubungi 017-858-7765, 019-254-8434 atau 019-657-6127. Jumpa anda di IKIM Platform Halal 2023. Penyelidikan merupakan satu bahagian penting dalam proses pembentukan ilmu pengetahuan baharu. Namun, penyelidikan yang dilakukan tanpa menerapkan nilai-nilai etika menimbulkan banyak isu dan masalah. Apakah perspektif Islam terhadap etika penyelidikan? Siapakah pihak yang berkepentingan dalam ekosistem penyelidikan? Apakah bentuk-bentuk pelanggaran etika yang sering berlaku? Apakah pula etika yang perlu dijaga dalam aktiviti-aktiviti penyelidikan seperti pengumpulan dan analisis data serta penerbitan
jempitan hasil. Bagaimanakah etika penyelidikan berteraskan Islam dapat dibudayakan? Jika anda seorang penyelidik atau pelajar pasca siswazah dan ingin mendapatkan jawapan kepada soalan-soalan tersebut, daftarkan diri anda untuk Bengkel Islam dan Amalan Penyelidikan Beretika Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM pada 14 hingga 15 Februari 2023. Untuk pendaftaran, hubungi unit program dan latihan 03-6204-6320 atau 322. Layari www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, informia Islami, semuanya di IKIM. Ekspresi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami menerusi Pengembara Muslim. Pada malam ini meriah kita di konti untuk perkongsian kita. Kita ada 4 orang tetamu. Kita ada Ustaz Azhar, Cik Mah kita pun ada juga. Kita ada Iqmal dan juga saudara Abun yang merupakan duta untuk Kembara Muslim. Kita pada kali ini Pengembara Muslim ke Kemboja dan juga Vietnam. 6 hari 5 malam bermula 4 Mac sehingga 9 Mac nanti. Yang paling penting itu waktu cuti sekolah. Nak dekat nak puasa pula tu kan. Jadi anda nanti beli barang kat sana, tak payah fikir-fikir pasal Ramadan nak beli apa, raya nak beli apa kan. Semua dah selesai, insya-Allah. Kita sambung lagi perkongsian kita dan cerita tentang itinerary. Sambil-sambil itu juga anda boleh tonton secara langsung di FB IKIM FM dan juga YouTube channel IKIM. Share lah pada yang lain kan, kabar-kabarkan perkongsian kita hari ini. Silakan. Okey, baik. Makin bertambah minggu kita makin ramai ya kita. Alhamdulillah, semakin meriah. Meriah. Okey, insya-Allah. Baik, saya kongsikan kita akan pergi kepada 4 hari bulan 3 iaitu hari Sabtu. InsyaAllah penerbangan MH754. Okey, penerbangan emas lah setakat ni. Kita akan bertolak pada pukul 9 pagi dan dijangka tiba 9.50. 9.50 ni bukannya penerbangan kita hanya 50 minit tetapi perbezaan waktu ya. Sejam beza waktu Malaysia dengan Kemboja. Waktu balik pula kita akan balik pada 9 hari bulan 3 daripada Ho Chi Minh City. Kita masuk daripada Kemboja dan kita balik daripada Vietnam. Dengan penerbangan emas juga pada pukul 4.40 petang. InsyaAllah akan tiba di KLIA pada pukul 7.75 malam. Kalau tak ada delay, tak ada apa, insyaAllah. Okey. Baik, hari pertama kita akan berkumpul di airport. Sebaik-baiknya 4 jam sebelum waktu penerbangan lah. Jadi bila berkumpul kita akan check in sama-sama semua dan bertolak. Bila tiba saja di Phnom Penh, kita akan pergi ke hotel dulu. Kita check in dan kita buat persiapan diri untuk kita bergerak kita terus bergerak lah hari pertama tu ke kilometer 8, kilometer 9 macam tu. Kita akan melawat ke Madrasah An-Nikmah. Iaitu salah sebuah madrasah asrama lah sebenarnya. Ni adalah asrama yang dikumpulkan anak-anak Kemboja untuk mengambil peperiksaan stam di Phnom Penh. Jadi mufti kumpulkan di satu tempat dalam lebih kurang 200 orang pelajar. Ni mana-mana daripada seluruh pelosok Kemboja. Pelajar-pelajar yang cemerlang ini dikumpulkan di satu tempat. Ada sebuah asrama untuk lelaki dan sebuah asrama untuk perempuan. Di sini mereka belajar tetapi untuk makan dia orang akan masak sendiri. Jadi hari itu kita akan pergi untuk makan malam lah kiranya bersama dengan diorang. Di samping tu kita akan bagikan beras fidyah kita lah kepada anak-anak tu sendiri. Okay, Ustaz ada apa nak tambah Ustaz? Kalau Abun ada sekali masa tu, orang tak pandang lah saya. Kan Abun yang akan masak kan? Dan kalau sempat kalau sempat hari tu ada sembelih ayam tengah hari tu ke petang tu ke, memang kita minta Abun yang sembelih lah tu. Kita hari tu insya-Allah kita akan sembelih lembu, jadi tak sempat Abun nak sembelih dulu. Jadinya semua untuk masak untuk semua tu kita dah uruskanlah dengan orang sana. Jadi kita pergi tu hanya untuk beramah mesra ajalah dengan pelajar-pelajar. Makanan itu sepenuhnya ditaja oleh Izi Korban ya? Izi Korban ya, saya. Dan beras-beras fidyah pun masa itulah kalau kita nak menerima macam saya kata dulu kan. Bila
bila dekat dengan Ramadan ni kan, biasanya kita akan bayar fidyah. Jadi kita boleh bayar di sana. Boleh hubungi kami macam cara nak bayar fidyah. Fidyah ni hutang ni. Hutang kita dengan Tuhan kita ya. Kadang-kadang tu kita sebagai anak tahu dah mak ayah kita dulu mungkin masa dia sakit dia tak berpuasa ataupun mungkin itu lewat sikit kesedaran nak jadi orang baik, tahu dah banyak puasa dia tertinggal. Jadi boleh bayar fidyah di situ, kita berikan beras untuk anak-anak pelajar di situ. Yang makannya semua pelajar. Bukan orang-orang yang merapu makan. Jadi fidyah kita itu InsyaAllah berkat dihantar ke situ. Ustaz, kalau tak pergi ke pengembaraan ni, nak bayar fidyah pun masih boleh. Ya, boleh hubungi kita nanti. Kita ada satu easy fidyah. Memang khusus untuk itu. Dan sekarang ni pun kita dah makin menghampiri Ramadan. Memang dah ramai yang mula membayar fidyah. Ramai dah yang hubungi kami sekarang ni untuk bayar fidyah. Ya. So, bila habis program beramah mesra, kita akan pulang ke hotel, tidur. Besoknya barulah hari lawatan. Jadi kita akan ada 3 lawatan yang rasmi lah. Jadi yang pertama kita akan melawat ke Kedutaan Malaysia di Phnom Penh. Yang kedua kita akan pergi ke stesen radio dan TV Islam. Jadi 2 stesen ni lain-lain. Stesen radio lain, stesen TV pun lain. Tapi semuanya yang online lah. Di sana. Jadi bila di sana tu kita dah minta kebenaran daripada Menteri Agama di sana dan kita dah mendapat keizinan untuk pergi, dan dia mengalu-alukan lah sebab kita kata kita nak bawa Radio IKIM daripada Malaysia. Radio IKIM akan melawat mereka. Radio IKIM akan melawat Radio Islam dan TV Islam Kemboja. Abun kena pergi Abun. Tiba-tiba suara Abun ni on air kat sana. Dia siap minta baca doa. Keluar Jawa. Hari pergi tu 4 bulan 3 tu, hari jadi isteriku. Jangan dibawa. Okey, bila habis dia program yang rasmi, barulah kita akan pergi membeli belah di pasar. Ni dah cerita membeli belah je lah. Pergi naik bot, apa tu, semua. Barulah kita akan bersenang-senang pula. Aktiviti bebas. Daripada Kemboja pergi ke Vietnam tu, pertukaran tu hari yang ketiga. Ini masih lagi kita di Kemboja. Ya. Kan? Tadi kalau kita berhenti rehat, bagi rakan-rakan yang berada di FB IKIM ataupun YouTube channel IKIM, kita memang keluarkan sikit teaser kita lah untuk pengembaraan ini. Dan tengok kat sana peniaga-peniaga cakap orang Melayu je pun, cakap Melayu. Ya. Peniaga-peniaga sana memang sangat unik. Bila datang orang Jepun, dia cakap Jepun. Datang orang Perancis, dia cakap Perancis. Datang orang Melayu, dia cakap Melayu. Dengan fasih semua bahasa. Cik Abun boleh dia cakap Jawa kat sana. Betul. Jadi itu cerita kita di Kemboja lah. Jadi sebelum kita nak cerita ke Vietnam tu, kalau kita boleh war-warkan sekali lagi, kat mana macam mana rakan-rakan kita nak mendaftar diri untuk sama-sama kembara bersama dengan IKIM dan juga Easy kembara ke Vietnam dan juga Kemboja ini. Boleh ikut menjelas sekali dengan harga ya. Okey, harga untuk pakej ni adalah 3,900 sampai 4,000 untuk 2 negara ya. 2 negara. Dan beli satu dapat 2 negeri. Pakej full buat makan ni semua breakfast, lunch dengan dinner dah included. Okey, boleh hubungi kami di 0361841542 ataupun WhatsApp 0136739000. Di WhatsApp 0136739000. Boleh lawati Facebook page di IZ Kembara Travel and Tours ataupun Instagram kami di IZ Kembara_official. Boleh lawati website juga di izkembara.com. Okey. Nombor telefon sekali lagi, laju sangat dengan 03-6184-1542. Boleh call masih laju lagi tu. 03-6184-1542. Yang penting tu yang 013 tadi tu. Okey, yang WhatsApp tu boleh WhatsApp je, available 24/7 013-673-9000. Okey, tu Cik Farah kita menunggu di talian. Dan untuk makluman pendengar ya, Akmal ni walaupun kita rasa baru suara dia kena di Easy Kembara, tapi Akmal telah bersama kami, saya rasa sejak dia masih sekolah menengah lagi. Saya bawa dia, memang saya didik dia
untuk ke Kemboja tu, masa zaman korban tu, dia kecil lagi dah sana. Dah mahir lah kira kan. Tapi kalau orang lain macam dia ni, dah berumah tangga di sana. Tapi dah tahu kita masih dia tak mau lagi bertemu bangun sana. Kata dia tak ada apa-apa dah. Abun geram. Cik Abang kena turunkan tips tu nampaknya. Kena turunkan ilmu. Masya Allah. Jadi untuk anda sekali lagi nombor telefon yang boleh anda hubungi dan juga WhatsApp di 013-673-9000. 013-673-9000. Mereka juga sambil-sambil ni pun mereka pun ada juga berkomunikasi dengan kita sebenarnya di FB IKIM FM. Jadi anda boleh klik juga di Facebook mereka untuk anda dapatkan maklumat berkenaan dengan pengembaraan kita ke Kemboja dan juga Vietnam di Easy Kembara Travel and Tours. Sambung lagi kita nak sebelum kita tadi kita berhenti dekat Kemboja. Seterusnya yang ketiga. Bangun pagi sebab kita akan bergerak ke negara sebelah. Ke Vietnam pula. Dengan hari yang berbaki lagi tu. Ya. Jadi pagi-pagi kita akan bangun sarapan dan kita akan bergerak ke sempadan lah. Dengan menaiki bas. InsyaAllah bas kita ada wifi ke? InsyaAllah. Wifi bas selesa lah. Bas yang selesa insyaAllah. Jadi sampai di border kita akan turun bas macam biasalah untuk masuk kepada. Nasihat. Ya. Jangan beli barang banyak-banyak lagi. Betul kita shopping. Ya betul. Kalau duit tu RM100 kita guna untuk contohlah RM100 untuk shopping. Duit sekarang nilai duit kita dah kukuh ni. Okey. Belanja kat Kemboja tu biar RM30 je. 70 dekat 70 tu. Sini. Melontarlah habis-habisan di apa? Di Vietnam. Memang popular lah. Vietnam memang cukup popular di kalangan orang perempuan lah. Lelaki tu nak tengok aja. Kita perhati dan berdoa lah. Para suami memerhati dan berdoa je kan. Semoga digunakan jalan keluar tu. Ya. Semoga dapat jalan yang lurus untuk balik ke bas. Kalau tidak lagi lama duduk situ lagi risau kita. Jadi di Vietnam hari pertama nanti, hari ketiga kita lah masuk Vietnam tu kita akan berada di perkampungan Islam di sana. Kita akan buat program orang sana. Itu Abang dah pernah tidur situ tu. Pekan Chao Dok. Kita duduk hotel tapi tepi sungai. Lepas tu kita pergi bergerak masuk ke kampung dia. Itu yang seronok tu. Jadi kita nak tengok perkampungan orang Islam di sana. Jadi satu-satu yang kita rasa benda baru, nanti akan pengalaman yang baru untuk para. Saya rasa 6 hari tu lengkap semualah. Dia dapat catch up semua tu. Sebab semua benda yang dia sentuh dengan apa orang kata dunia pun dapat, akhirat pun dapat lah. Amin insyaAllah. Amin betul-betul. Anak yatim, anak tafiz, shopping. Kita rasa nampak macam dunia pun dunia. Kita pergi dunia tak meninggalkan akhirat. Betul. Saya setuju tu. Sama lagi Cik Mah. Okey. Bila kita sampai di kampung hari pertama tu, di pekan, dah petang jadi kita berehat di pekan sajalah. So tidur, esoknya baru kita akan ada program dengan budak-budak di kampung. Oh, ada program dengan budak-budak juga? Ada program kita akan buat sedikit sukan nikah lah. Dengan anak-anak di kawasan masjid. Apa dah biasa pergi yang sukan nikah? Yang kita buat dekat masjid. Dekat masjid tu. Dan kita akan bagi juga beras fidyah. Selepas tu kita akan makan tengah hari. Selepas makan tengah hari barulah kita akan bergerak ke Ho Chi Minh City. Lagi heaven lah. Kemudian. Tapi lah, itu satunya bawa saya pekan Chao Dok ni ataupun kampung tu, kampung yang jarang orang Malaysia pergi. Biasa orang pergi Vietnam tak sampai lah. Jadi satu pengalaman yang kita akan kenang seumur hidup. Kalau setakat pergi ke Ho Chi Minh nanti tu ramai yang pergi. Semua orang boleh cerita. Nak cerita ke Chao Dok ni hanya beberapa individu tertentu saja yang boleh bercerita. Mungkin NGO sahaja yang pernah buat program situ yang boleh bercerita tentang Chao Dok, special Chao Dok ni. Jadi rugi kalau tak dapat ke sana. Nama pun dah special dah, Chao Dok. Chao Dok. Kita bayangkan 6 hari je kita pergi, terasa macam 6 bulan dia punya aktiviti. Pada saya lah, dia sentuh semua dengan sukannya, dengan lengkap lah. 6 hari je.
Berbaloi Tapi bayar sebab apa tau? 3,900 je. Sebab dia punya perancangan tu kita memang dah biasa. Jadi kita tidak boleh kata nak cuba macam mana tak ada. Ini bukan cuba-cuba. Ini bukan cubaan. Ini betul-betul. Sebab mereka dah pernah pengalaman kan. Mereka dah ada itulah pengalaman untungnya. Dan yang artileri ni jangan kata itu saja, ada yang tak disangka. Unsangkable. Contoh, kita tengok apa gerabak, apa yang remuk. Kadang-kadang kita tak pernah tengok remuk tu kan. Kita cuma tengok je. Remuk kalau kat Malaysia lain, remuk hati. Jadi memang dia kalau orang kau memang remuk semua. Bila kita tengok remuk, kita kata, macam mana naik? Macam mana? Itu apa? Macam mana naik dia? Jangan macam-macam. Tahu-tahu 10 remuk dah beratur dah. Itu tak masuk. Tak masuk. Tengok. 10 remuk yang dah beratur, yang menanti kita. Baru cakap dah dapat. InsyaAllah kita misalnya benda yang kalau kita rasa mungkin itu kali pertama dan kali akhir kita pergi. Jadi kami di Easy Kemara akan cuba tidak sampai balik teringat-ingat tamu kan itu. Biar dia rasa. Tak ada pandai pun dia pegang tu. Bergambar dia. Mula pegang bergambar. Bertanya. Betul pusing. InsyaAllah dia pusing. Bayangkan 10-15 remuk yang berjalan atas jalan raya dah macam pesta dah. Sampai orang sana pun kan. Berapa kali tengok jam, tengok kalender. Ini tahun apa? Tapi penting tu radio IKIM tu bawa. Rakan-rakan mendengar kita kan bersama dengan Easy Kembara. Allahu Akbar, Allah sungguhlah kan ya Allah. Tapi ni itu antara pengalaman yang mungkin anda akan sama-sama lah bersama dengan pengembaraan pada kali ini. Hujung tu nanti kita akan sampai ke di Ho Chi Minh. So keesokannya bila kita dah sampai malam kita berehatlah. So siapa yang rasa berehat ada pun dia keluar juga shopping. Siapa yang ada tenaga masih boleh turun ke pasar malam. Nampak dia pasar malam dia. Memang luar. Luas. Kalau nak habis pun kat situ lah. Tapi ruginya bila kita pergi pasar tengok je lah. Sebab duit dah tak ada. Jangan habiskan malam tu. Sebab pasar sebenar esok siang. Tapi yang pasar biasa tu pun habis lah. Seronoknya membeli kan. Sebab semua benda nak. Semua benda kita rasa penting. Penting. Untuk kawan-kawan, untuk nak balik apa semua. Tapi bila besoknya pergi lagi tempat shopping, menyesal lah. Sebab dah beli semua kat itu yang mula rapat kat kawan, bisik-bisik kat telinga. Dia ada peristiwa yang mengejutkan tau. Pasal pasar tu sebelah malam. Dia biasalah walaupun ada pasar yang halal, ada peniaga yang haram tau. Ada penumpang tu. Jadi tiba-tiba kita kalau benda tu berlaku seronok. Harapnya berlaku lah. Tiba-tiba dia punya penguat kuasa dia datang. Bertakabur dia lari. Jangan takutlah. Jadi kita boleh nampak mana yang halal dan haram. Orang tu berasa peralih je. Datang balik ramai. Jadi tak takut pun. Dah hidup dia macam gitu. Di BKL datang. Kita boleh kau tim lagi. Tak, orang-orang kita cepat insaf. Orang kita cepat insaf kan. Mereka sebab nak hidup kan. Nak hidup. Allah. Maknanya kalau kita berkesempatan dapatlah nampak benda tu kan. Harap dapat lah. Tak pun kita upah lah pun kuasa sebulan. Untuk turun pada malam. Kemudian itu untuk malam tu maknanya kalau ada yang masih bertenaga boleh lah bebas. Jadi hari keesokannya barulah kita akan melawat ke War Museum. So kita akan bagi tengoklah apa sejarah Vietnam tu, macam mana dia berperang dulu. Okey, jadi habis ke situ kita akan insya-Allah kita akan pergi ke Bitexo namanya, Financial Tower. Tu macam KL Tower lah. So kita naik atas, tengok view, ambil gambar-gambar dan turun lah. Jadi lepas tu barulah kita akan ke Pasar Bentan. Shopping sampai lebam. Kami shootkan yang itu. Sebelum pergi pasar tu kita pergi satu tempat, kita semayang Zuhur, Asar, Jamak. Lepas tu lajak sampai ke malam. Selagi pasar tak tutup, kau jangan keluar. Pasar tutup, dia buka luar tu pasar malam. Ada pasar malam. Jadi supaya tak tersekat kita punya beli-beli tu. Settlekan sembahyang, ikut korang lah. Perjalanan solat semua tu diaturkan juga kan. Tak tinggal. Kalau masalah duit, kad kita ni kalau kita keluarkan kat sana, dia ada Maybank. Ada. Kita pakai masuk boleh keluar. Terus keluar dalam nilai mata wang dia.
Jangan risau. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau tiba tak cukup duit, sekarang kawan ada semua QR. kat sana. Ambil je dulu. Dah, ini gelak-gelak. Dah balik boleh transfer. Maksudnya kalau tertiba teringin tapi duit dah habis, tapi teringin sangat apa? Ambil lah. Ambil saja dulu. Jaminan Ustaz. Jaminan saya maksudnya orang tu nanti saya pun tak ada duit. Termenganga saya. Saya pun tak ada duit masa tu. Tak ada bahan. Ambil sampai Malaysia bayar, kita transfer balik pada peniaga sana. Sebab kita kenal. Dia kenal kita. Peniaga sana dia tahu anak isteri rumah semua dia tahu. Jadi saya tak boleh lari. Tak boleh lari. InsyaAllah anda nak berbelanjalah kan. InsyaAllah boleh diaturkan. Okey, mencelah tadi ya. Berbelanja tu macam kita katalah pasal kita ulang balik ya, kita nak berhadapan dengan raya lepas tu Ramadan, lepas tu raya kita nak buat persiapan baju raya, baju dah lama tak pakai sedondon ni. Pandai saya sebut sedondon. Okay. Jadi di sana tu tempat yang paling sesuai. Kita katakanlah ada anak 4-5 orang, kain bawa baju contoh dia, saiz dia, bawa, lepas tu buatlah pesanan pertama, kita tinggalkan dia. Dia akan hantar esok nak balik ambil. Ya. Jadi kod siap pun boleh. Ya. Jadi siap baju untuk hari raya. Baju tu bukan kena baju Cheongsam pula tak. Baju Melayu, baju kurung, baju contoh. Ya, baju kebaya ya. Semua dia orang tahu benda tu. Kain dia memang kualiti lah. Kualiti. Tak menyesal kalau anda nak berbelanja raya anda kat sana. Ya. Di mana orang dah beralih pergi ke Vietnam lah untuk berbelanja. Betul. Tekstil lah yang lain kan. Mereka pada kilang kat sana banyak pun. Kan. Itu antara juga lah tu. Antara juga sebab untuk anda pergi ke Vietnam dan juga Kemboja menerusi trip yang kami lakukan ini untuk pengembara Muslim pada kali ini. 4 hingga 9 Mac nanti. InsyaAllah sekali lagi Iqmal, bagaimana rakan-rakan pada kita nak menghubungi, nak mendaftar? Boleh hubungi kami di 03 6184 1542 ataupun boleh WhatsApp terus di 013 673 9000 013 673 9000. Okey, lawati juga di Facebook page kami di IZ Kembara Travel and Tours ataupun di website kami di www.izkembara.com. Okey, yang di Facebook tengah live sekarang ni pun boleh juga tolong share kita punya live ni kan. Di iKim punya ni apa semua boleh tag lah yang siapa makcik dia ke pakcik dia yang memang dah lama tak travel ke teringin nak membeli benda untuk barang-barang raya nanti ke apa semua kan. Saya nak saya suka mencelah. Kita panggil pun tapi kita yang cakap banyak. Okey, tak apa. Masa bershopping tu, masa memilih baju tu, kita biasa dengar tak kopi Vietnam. Jadi masa bershopping tu duduk di situ nak kopi Vietnam percuma. Sambil-sambil minta dengan kedai tu. Mereka sediakan. Dia datang hantar minum kopi Vietnam. Nak air kelapa, dia hantar air kelapa, lepas tu dia charge kat baju kita lah kot. Itu saya tak tahu lah. Tapi ada lah. Ada lah. Servis tu ada. Dia macam ni, pasal orang perempuan ni orang beli, kita lelaki ni nak buat apa? Duduk je tengok. Nak pandang tukang kedai tu bukanlah lawa sangat pun. Jadi minumlah kopi kan. Saya selalu kalau shopping, saya suruh rumah saya pergi. Sebab apa? Di sana nanti pertemuan orang-orang Malaysia yang datang bukan ikut kita punya grup. Yang daripada grup lain-lain pun bertemu pada hari yang sama. Bolehlah dapatkan idea. Bila bertemu kat situ, saya yang letih bergambar. Kalau sekeping RM5, saya letak, saya tak sembok kat situ. Tapi kita baru nak ni dah bergambar. Baru nak pegang ni bergambar kan. Banyak ramai dah sebenarnya rakyat Malaysia. Ramai orang Malaysia yang ada kat sana. Kan. Orang Malaysia. Orang Vietnam, orang Kemboja pun, ni biasa ni dia kata. Dia orang kenal. Bagi yang peminat batu-batu wakik, batu-batu yang lelaki cincin apa semua, sana memang syurga dia lah. Ada juga. Memang. Dan kita pula yang Isi Kembara ni, dia kalau kontak bukannya peniaga-peniaga kedai yang biasa-biasa. Dia yang ada nama lah. Bukan tepi jalan kita je. Naik atas tu je, kita tanya mana, dia akan tunjuk. Dia besar tapi maknanya dia hebat lah. Nama dia popular lah. Nama dia popular. InsyaAllah. Kita kalau kata macam Mas kan kita ada satu jenama. Kalau nama kau pergi kat sini. Itu namanya kan. Kita pergi kat situ, kita kata Malaysia isi Kembara. Atau isi korban dia tanya. Betul je, kata nanti dulu. Saya tunggu itu je. Sebab bila dia kenal kita, bila dah kenal saja, password dia senang je. Isi Kembara. Password dia itu je. Lepas tu ada deal lain pula. Tadi saya jual harga ni tapi dengan you
buka lagi sebab dah biasa. Dan untuk makluman ni, ikhlas. Yelah, kalau saya kata ikhlas, bangkul tak ikhlas, mana orang tahu. Tapi kita kata ni betul lah. Kami tak pernah ambil sebarang komisen ke sebarang apa daripada para peniaga. Memang itu kami jaga benda tu daripada sejak awal 20 tahun dah sampai sekarang. Kami tak pernah ada deal belakang dengan para peniaga. Cumanya biasanya kalau orang nak beli, saya akan follow untuk mengelakkan yang sempat lah. Untuk mengelakkan daripada, bukan ditipu orang tu, naikkan harga memang kerja dia lah. Cuma jangan sampai kata rugi beli. Itu saya akan jagalah kita punya. Tapi ada juga orang luar yang ikut saya menggunakan nama isi kamera. Ikut juga untuk mendapatkan diskaun. menumpang tu ya. Boleh bantu lah. Kita kan borak-borak kan sampai hujung-hujung dah sebenarnya pertemuan kita pada hari ini. Pada malam ni kan perkongsian kita menarik sebenarnya. Jadi anda nak rasakan kegamatan pengembaraan ini, anda boleh ikuti perkongsian pengembaraan. Sama-sama lah, jom kita mengembara ke Vietnam. Kalau ada masa saya mencelah je sikit. Saya kata kena awal datang ke sana dan ikut trip yang ini. Mungkin di sana nanti masa melawat museum, orang-orang yang masih yang terlepas, yang bebas, yang terselamat akan ada kat kawasan. Saya rasa masa saya datang tu umur dia dekat dah 70 dah. Kalau lagi lewat tak dapat live dengan orang tu, mana tu spesies ni dah pupus ke. Kita bukan saja tak dapat secara live. Dia bercerita pengalaman dia. Mungkin berbeza. Lagi 3-4 tahun saya rasa dia dah 75, 4 tahun. Dia pun terkorban macam orang yang terkorban tu semua. Diksi pun sendiri. Zaman dia di penjara, dia apa di apa zaman perang tu, dia cerita babi tu yang warna merahnya rasanya lain, warna hitamnya lain. Warna pink tu. Warna pink. Itu pengalaman dia. Yang dia lah dia cakap apa yang kata direct dengan kita, pengalaman dia. Cerita tu memang bukan kita baca kat dinding apa semua. Kadang-kadang gambar dia tu pun ada orang tu kat luar. Memang persen ni kan betul-betul real. Tapi dah tua lah. Kalau nunggu lagi yang trip akan datang, saya rasa dah tak ada dah untuk ni. Sementara ada. Kena pergi trip yang ni. Pergi trip yang ni. Jadi daftarkan cepat-cepat nama anda, jangan sampai tertinggal trip yang ini. Kan, insya-Allah. Hujung ni sikit-sikit untuk kesimpulan kita. Silakan. Okey, baik, macam itulah macam yang Abu cakap, siapa yang nak pergi jangan lepaskan peluang kali ni. Daftar awal dia, mungkin kita akan tutup tak lama lagi, sebab kita lepas ni kita akan proses lah untuk menguruskan pula macam mana perjalanan kita di sana, insyaAllah. Itulah. Dan sekiranya tiba-tiba dah bayar apa semua, tak jadi pergi, dia memang benda tu berlaku. Ya, betul. Jadi duit akan dipulangkan walaupun mungkin tidak sebenar, tapi kami akan mengikut mengikut motek, apa nama itu? Ada peratus-peratus yang kita dibenar yang kena pulangkan kepada para peserta. Jangan risau. Okay, yang kita risau satu je, nak pergi sasaran akhir, tiket dah naik harga. Masa tu kau kena nambah sendirilah. Jadi kena daftar awal. Itu penting daftar awal kan. Lepas ni ramai ni sebab tahu ada abun kan. Ramai akan masuk ni. Ciri hati saya. Okey, ada ustazah. Paksa. Itu ambil hati tu. Allahuakbar. Dan sikit daripada saudara Abun mungkin untuk rakan bulan kita. Last swing untuk panggil sama-sama ramai-ramai datang. Okeylah. Jadi seperti biasalah harapan kami lah, dengan harapan yang ada kat sini, mengharapkan bukan sekadar untuk kita mengembara, tapi kita kena belajar erti kehebatan Yang Maha Esa. Dan juga saya tutup dengan serta pantun, dari pagi sampai ke senja, sampai di sana orang dah tak ada. Kalau tuan nak mengembara, apa lagi, bersamalah dengan Izi Kembara. Begitu. Terima kasih atas pantun tadi kan. Tadi mula-mula awal tu nangis, rupanya dah hujung tu gembira rupanya. Ikmat sekali dia last untuk rakan pendengar kita. Untuk sertai trip pengembara Muslim ni, boleh hubungi kami di 03-6184-1542 ataupun WhatsApp kami di 013-673-9000, 013-673-9000. Boleh juga chat kami di Facebook page kami di IZ Kembara Travel and Tours, atau lawati kita punya website di www.izkembara.com. Okey, boleh daftar segera sebab tempat pun terhad apa semua. So once dah penuh tu memang kita akan terus proceed lah pada seterusnya, kita akan tutup apa semua. So
cuti 2 hari ni, weekend ni bolehlah bincang-bincang dengan family ke apa semua kan, dengan parents ke, yang anak nak bawa mak bapak berjalan, yang parents nak bawa anak family ke berjalan, bolehlah hubungi kami terus. Ya, talian tadi kan 03-618-41542 ataupun 013-673-9000. 013-673-9000. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada keempat-empat tetamu atas perkongsian pada hari ini, sangat menarik. Sebenarnya anda jangan lepaskan peluang untuk sama-sama mengikuti pengembaraan bersama dengan IKIM ini di Kemboja dan juga Vietnam pada 4 hingga 9 Mac nanti, insya-Allah. Letak nama cepat-cepat sekarang, boleh hubungi terus je. Mereka akan boleh melayani anda, insya-Allah. Apa pun terima kasih banyak kepada keempat-empat tetamu. Bertemu lagi lain masa, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Berjalan Inforia Islam, semuanya di IKIM. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayyina ya rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayyina ya rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Allahumma antas salam. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah kesejahteraan. Daripada mula segala kesejahteraan, dan kepada mula kembalinya kesejahteraan. Maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dengan kesejahteraan, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, negeri kesejahteraan. Wa ilaika ya'udu salam fahayyina ya rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada pusat ramalan dan amaran banjir negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Dan terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat untuk bersiap siaga menghadapi bencana banjir.
24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Nur Hayati Paradi. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ekspresi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami menerusi perkongsian ekspresi bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Kalau tadi kita telah pun sama-sama nak bawa anda jalan-jalan ke Kemboja dan juga Vietnam menerusi pengembara Muslim yang bakal berlangsung pada 4 sehingga 9 Mac nanti. Jadi daftarkan nama anda, hubungi nombor telefon yang telah pun kami keudarakan tadi, dan juga kalau nak dengar kembali ataupun nak tonton kembali, pergi saja ke FB IKIM FM maupun YouTube channel IKIM. Kami telah pun kongsikan videonya di sana. Jadinya share lah pada yang lain. Mana tahu ada sahabat-sahabat kita yang memang teringin nak ke Kemboja dan Vietnam dengan treatment ataupun dengan organisasi dan juga diorganiskan dengan sangat baik, insyaAllah, bersama dengan Izi Kembara. Baiklah, untuk bersama dengan Yati kita akan teruskan lagi untuk jam ini dan juga jam seterusnya nanti. 2 jam kita ada untuk sama-sama kita isi malam kita pada malam ini menerusi rancangan